Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa jahada bi jihadihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Fadil, pengursi majlis, bahagia imam, pengursi dan seluruh jawatan kuasa suara Selasih yang saya hormati pimpinan-pimpinan di semua peringkat, jabatan-jabatan dan agensi, hadirat-hadirat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih lagi beri peluang kepada kita untuk berada pada malam ke-12 ya. 12 sekejap ya. Sekejap berlalu dah 12 hari. Malam besok 12 dah. Ada dua perkara. Yang pertama sekali, ayat yang dibacakan oleh imam tadi dalam solat tarawih ialah ayat yang 3 ayat terakhir daripada surah Baqarah pada rakaat mula-mula. Ayat ini agak menarik untuk kita tengok sebab dalam Quran Allah Ta'ala menggunakan istilah yang sama tentang turunnya Quran dengan turunnya hujan. Allah guna istilah yang sama, ya, wa anzalna minas sama'i ma'a anzala, ya. Demikian juga Allah Ta'ala sebut tentang Quran pun diguna istilah anzala. Ya. Inna anzalnahu. Ya. Jadi, dua benda berbeza. Ya. Tapi, kalimah yang Allah guna, kalimah yang sama.
menunjukkan sebagaimana pentingnya air untuk hidup, demikian juga pentingnya Quran untuk hidup jiwa. Ya. Air kalau tak ada, dunia ni akan hancur, musnah. Ya. Dan ditakdir oleh Allah Ta'ala, bumi ni pun 2/3 ni ialah air. Dan sumber utama air dunia berada di kawasan Antartika. Ya, Antartika membekalkan 90% air untuk keperluan dunia. Ya. Dan Antartika sendiri ada 10% daripada muka bumi. Hebat dia ni. Bumi dia 10% daripada dunia. Tetapi dia membekalkan 90% keperluan air dunia. Allah Ta'ala gunakan istilah turunnya hujan sebagai satu keperluan bagi manusia untuk hidup, iaitu air. Dan air ni pun macam-macam jenis. Tuan-tuan minum buka puasa tadi berapa jenis air? Macam-macam jenis air. Sama ada air kosong, air teh tarik. Teh pun macam-macam jenis. Teh saja berpuluh-puluh jenis. Kopi saja macam-macam jenis. Berpuluh-puluh jenis air itu penting untuk tubuh manusia. Demikian juga Quran. Quran ni dia penting untuk jiwa manusia. Jiwa manusia dia perlukan Quran. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan diturunkan padanya Quran. Quran ini diturun dua kali, dua bentuk. Satu diturun sekaligus 30 juzuk. Serentak. Iaitu turun pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Quran pada malam Lailatul Qadar. Iaitu turun daripada Lauh Mahfuz turun ke langit dunia. Turun sekaligus 30 juzuk. Dan manakala 17 Ramadan kita buat sambutan nuzul Quran. 17 Ramadan itu ialah turun ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Turun peringkat kedua. Peringkat pertama Lauh Mahfuz ke langit dunia, peringkat kedua ke langit dunia turun ke muka bumi 17 Ramadan. Itu sebahagian besar ulama berpendapat 17 Ramadan. Iaitu turun ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi ayat Quran ni pun macam-macam jenis. Sebab jiwa kita ni dia perlukan makanan. Sebagaimana jasad perlukan air minum dan makanan untuk hidup, jiwa kita juga perlukan makanan. Makanan jiwa sebagaimana makanan jasad. Jasad ni air saja berpuluh jenis. Makanan beratus-ratus jenis makanan. Demikian juga jiwa kita. Jiwa kita perlukan makanan. Ada masa dia nak makanan jenis baca Quran. Ada masa dia nak berzikir. Ada masa nak tadabbur. Ada masa nak memerhati kuasa Allah. Ada masa untuk tenang jiwa. Macam-macam jenis. Sebagaimana jasad ni, bila dia tak cukup makan, dia ada kesan. Roh pun sama. Bila rohani tak cukup makan, dia ada kesan. Mesti ada kesan. Kadang-kadang, kenapa payah sangat nak ibadah pada Allah? Mesti ada punca dia. Kenapa payah sangat nak tahajud? Bangun dah pagi. Sahur boleh. Tahajud tak boleh. Pasal apa tahajud tak boleh? Padahal dah bangun dah. Dah pergi bilik air. Makan boleh. Tapi tahajud tak boleh. Mesti cari. Pasal apa tahajud tak boleh? Mesti ada sebab. Mesti ada sebab. Macam kita lah. Kalau kita sakit kepala je, fikir, pasal apa? Apa sebab sakit kepala ni? Sebab demam ke? Atau kena hujan ke? Mesti ada sebab dia. Jadi oleh kerana itu, sahabat-sahabat sekalian, kita boleh kesan kelemahan kita sendiri. Orang lain tak boleh.
Ya, kelemahan kita. Pasal apa saya ni malas sangat semayang witir? Ya. Witir ni tak pernah tinggal. Nabi tak pernah tinggal witir. Ya. Sebahagian kita habis tarawih keluar. Ya. Boleh jadi dia nak witir akhir selepas dia tahajud. Ya. Kita sangka baik, sebahagiannya nak witir akhir. Sebab Nabi sebut ij'alu akhiras salatikum bil laili al-witra. Jadikan sembahyang akhir kamu setiap malam itu ialah witir. Sembahyang akhir sekali witir. Sebelum subuh tu witir. Itu tempat witir sebenar. Bukan lepas tarawih. Witir sebenar tempat dia ialah akhir. Tetapi dalam bulan Ramadan ada dua sahabat Nabi. Abu Bakar buat terus. Lepas ni macam kita lah, lepas tarawih kita buat terus. Sayyidina Umar Al-Khattab dia tak buat tarawih, dia tak buat witir. Ya, lepas tarawih dia tak buat witir. Ya. Lalu kedua-dua mari jumpa Nabi SAW. Tanya para Nabi, mana yang betul? Cara Abu Bakar betul ke cara Umar betul? Ya. Boleh tutup. Ya. Cara mana yang betul? Nabi kata dua-dua betul. Dua-dua betul. Yang tak betul, yang tak semayang langsung. Ya. Jangan balah. Ya. Jangan berkelahi. Ya. Nak semayang terus tak apa, nak semayang takhir pun boleh. Tak apa, dua-dua betul. Abu Bakar, dia bimbang takut tak bangun tengah malam. Dia semayang terus. Sayyidina Umar, dia yakin dia boleh bangun tengah malam. Yakin. Maka dia nak takhir. Dua-dua betul. Ya. Yang tak betul, tak semayang witir. Itu tak betul. Ya, sebab Nabi SAW menyebut dalam hadis, Inna Allah witrun yuhibbul witra. Allah Ta'ala ni dia Maha Esa. Witrun ni makna ganjil. Merujuk kepada Allah Maha Esa. Tidak dua, tidak tiga, tidak empat. Ya. Dan Allah suka kepada benda yang ganjil. Ya, benda yang ganjil. Sebab tu kita ambil semayang 3 kali. Basuh muka 3 kali. Ya, semua amalan kita disunatkan ganjil. Ya, 3. Isteri 1 ganjil. Ada orang 2, kalau 2 kena ganjil, tambah selagi. Macam mana boleh? Jadi sebagaimana jasad kita perlukan makan minum, bagian roh kita juga perlukan makan minum. Bila imam tadi baca ayat Quran, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Wa yaghfiru liman yasha wa yu'azzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Ayat ni diturun sampai situ tuan-tuan. Bila Jibril waktu turun ayat tu, Nabi baca para sahabat. Bila Nabi baca saja sahabat-sahabat menangis, semua menangis. Masing-masing letak tangan menangis sungguh-sungguh. Kerana ayat ni. Kita tak menangis lah sebab kita mungkin tak faham. Ya, relax je kan. Sahabat Nabi bila ayat Quran itu menangis semua. Pasal apa dia menangis? Kerana dia menghayati. Kita tahu. Dia beza tahu, faham, menghayati lain. Ya, makam yang paling tinggi dalam bab ilmu ialah penghayatan pada ilmu. Menghayati ilmu. Ya. Jadi kita tahu. Ya, mungkin tak faham. Ataupun kita faham. Tapi mungkin tidak sampai tahap menghayati sebagaimana para sahabat. Ayat ini menyebut dalam genggaman Allah lah apa yang di langit dan apa yang di bumi. Semua dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala dan kuasa Allah. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Ya. Allah Taala sebut, ya, apa-apa saja yang kamu buat secara terang-terangan atau secara sembunyi-sembunyi, semua akan dihitung oleh Allah Subhanahu. Semua Allah akan hisap semua sekali. Yang kita buat secara terang-terangan, yakni kita zahirkan perbuatan kita, au tukhfuhu, atau kamu sembunyikan dalam hati kamu. Tak buat. Niat dalam hati, kasar nak buat, kelintah nak buat, Allah kira semua. Tuan-tuan, kalau Allah kira semua perbuatan kita, yang kita buat, kita fahamlah. Allah akan hisap.
Tapi takkan yang kita sembunyikan dalam hati. Kita sembunyikan dalam hati kita, tak ada siapa tahu. Allah kata Allah akan kira. Tuan-tuan niat, na'udzubillah, niat buat jahat, Allah kira dosa. Niat membunuh, Allah kira dosa. Niat berzina, Allah kira dosa. Ya? Sebab tu sahabat Nabi, dia rasa kalau macam ni ya Rasulullah, binasalah kami ya Rasulullah. Celakalah kami ya Rasulullah. Sebab Allah tak sebut, fayaghfiru liman yasha wa yu'azzibu man yasha. Allah akan ampun siapa-siapa yang Allah nak ampun. Dan Allah akan azab siapa-siapa yang Allah nak azab. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Kerana Allah Maha berkuasa di atas segala sesuatu. Jadi sahabat kata, ya Rasulullah, kalau macam ni habislah kami ya Rasulullah. Binasalah kami. Pasal apa? Kan Allah kata Allah nak kira semua perbuatan kita. Walaupun kita sembunyi dalam hati. Perbuatan manusia ni ada dua ya akhi. Di segi syarak lah. Satu dipanggil perbuatan ikhtiariyah. Perbuatan yang kita usaha. Kita usaha untuk buat macam tu. Datang semain tarawih. Duduk dengan kuliah. Tu kita pilih untuk buat. Pilih untuk buat. Ya. Satu lagi dipanggil perbuatan juga. Perbuatan ittirariyah. Ittirariyah ni perbuatan yang kita bukan pilih. Kita tak pilih. Kita tak nak, tidak pilih untuk buat. Tapi dia berlaku. Dia berlaku. Di luar pilihan kita. Di luar kehendak kita. Ya. Banyak perbuatan ni berlaku di luar kehendak kita. Ya. Contoh aksiden. Siapa nak aksiden tu kan? Semua orang tak nak aksiden. Yang melanggar pun tak nak. Yang kena langgar pun tak nak. Aksiden. Ya. Terlanjur satu perkara di luar kawalan kita. Umpama terlanggar gelas, pecah. Bukan kehendak kita. Ya. Ataupun mimpi. Mimpi bukan kehendak kita. Mengigau tengah malam panggil nama isteri orang lain. Kan? Joya, Joya panggil. Ya. Mimpi. Atau mengigau. Mengigau ni sampai dia bercakap, kadang-kadang dia bergerak anggota. Dia berjalan. Dia tak sedar. Ya. Turun pada katil, dia ke dapur minum air, balik tidur semula. Di luar. Baik, maknanya ada perbuatan ikhtiar. Kita pilih. Kalau Allah hisap, okeylah. Sebab kita pilih untuk buat. Tapi kalau yang kedua, kita bukan nak buat. Aksiden. Takkan Tuhan nak kira dosa. Sebab kita bukan nak. Tapi dia berlaku. Ya. Lalu sahabat kata, kalau macam ni, ya Rasulullah, binasalah kami. Kalau Allah hitung semua perbuatan kita. Lintasan hati, niat kita dan sebagainya. Ya. Tapi nak macam mana? Sebab ayat ni Quran. Ayat Quran bukan daripada Nabi. Ayat Quran daripada Allah. Ya. Nabi pun senyap. Tiba-tiba Jibril turun semula. Ya. Inilah ayat yang Jibril turun sekejap-sekejap. Lepas waktu ayat, Nabi baca sahabat menangis semua apa semua. Tiba-tiba, Islam beberapa waktu Jibril turun kali kedua, membawa sambungan pada ayat itu yang dalam lil amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun terus apa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana Fansurna al-qawmil kafirin. Ada 8 ya, Allah ajar pada kita. Bila turun ayat ni, Nabi membaca para sahabat, nampak muka sahabat gembira. Ya, seronok muka-muka masing gembira. Pasal apa? Tadi sedih. Tapi bila Jibril waktu ayat ni, Nabi baca, masing-masing seronok gembira. Allah kata apa dia? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak bebankan kita sesuatu yang kita tak mampu laksanakan. Allah tak kira dosa. Ya, benda yang di luar kemampuan kita. Ya, Allah suruh benda dalam kemampuan kita. Bila Allah kata wajib, memang benda tu mampu kita buat. Sebab tu kalau tidak Allah takkan wajib. Hatta dalam haji, wajib tak haji? Wajib. Ya, rukun. Ya, rukun Islam. Tapi Allah kata apa dia? Oleh kerana haji tu man istata'a ilaihi sabila. Siapa yang mampu. Dia wajib tapi dah tak mampu.
maka tak apalah, dah tak mampu. Tapi hukum wajib. Ya. Semayang mampu tak? Mampu. Ada tak orang tak mampu? Tak ada. Tak ada. Sebab tu Allah tak pernah mengecualikan semayang. Haji Allah kecuali. Zakat tak mampu. Tak mampu tak payah keluar zakat. Dia boleh terima zakat pun. Ya. Semayang tak ada. Kenapa semayang tak ada pengecualian? Sebab semayang semua mampu. Tak mampu diri, duduk. Tak mampu duduk, baring. Tak mampu baring, semayang dengan gerak mata. Ya. Gerak mata pun tak mampu. Ya. Mata pun, tapi sedar. Semayang gerak hati. Ya. Hati pun tak mampu. Baru kita semayang kat dia. Tak mampu semua. Jadi, tak ada pengecualian. Ya. Musafir, tak apa. Boleh jamak, boleh qasar. Ya. Tak ada air, tak apa, boleh tayamum. Ya. Tak ada pengecualian. Kecuali gila. Gila tak wajib. Ya. Gila tak wajib. Orang gila ni ahli syurga, tuan-tuan. Ya. Orang gila ni ahli syurga. Masuk syurga tanpa hisap. Tuan-tuan nak tak masuk syurga tanpa hisap? Allah Rabbi. Sebab tu bila kita baca surah Al-Waqi'ah, Allah Ta'ala sebut di hari akhirat besok, ya, iza waqatil waqi'ah laisa liwaqatil khafidatun rafi'atun. Khafidatun, orang duduk benda di atas tiba-tiba jatuh ke bawah. Rafi'atun daripada bawah naik ke atas. Maksud apa dia? Orang yang mulia dunia mungkin jadi hina di akhirat. Na'udzubillah. Atau orang yang hina dunia dimulia di akhirat. Ya, orang gila hina dunia, tuan-tuan. Dunia, ya, kita borak dengan orang gila, kita kata teruk dah ustaz tu. Orang gila ni, tapi istimewa dia. Tak pernah dengar ada orang gila kena apa, denggi. Tak ada. Orang gila ni makan berkata dalam tong sampah dia ambil dia makan. Sakit perut tak? Cuba tuan-tuan buat. Kalau kita buat tak boleh. Orang gila ni tidur berkata-kata tidur. Tak kena denggi pun. Ya. Tak tahulah COVID ada tak ada orang gila. Kena tak COVID? Ya. Istimewa atas dunia. Tapi semua orang tak nak. Ya. Dunia. Mati. Allah Rabbi. Mati. Sebab tu kalau tuan-tuan nak buat baik dengan orang gila, ahli syurga, buat baik dengan orang gila ni. Kita bagi duit orang gila. Ya. Tapi pesanlah dia, ni duit sikit, beli makanan, jangan beli rokok. Orang gila kita bagi, kita nak ambil duit ni, beli makanan, jangan beli rokok. Sebab rokok kan tak elok. Kan? Itu kita pesan pada orang gila. Orang tak gila pun sama. Jangan beli rokok. Ya. Tembakau ni tuan-tuan, daun tembakau. Ya. Lembu tak makan. Kambing tak makan. Kambing kita tengok cium-cium, tembakau, lari dia. Dia tengok orang makan, orang pula isap, giling kepala lembu tu. Tak apalah. Ramadan ni kita boleh berhenti merokok. Ramadan kita boleh berhenti makan minum. Bukan mudah, tuan-tuan. Baik, nak balik pada ayat tadi. Allah Ta'ala sebut, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak bebankan kita melainkan apa yang kita mampu. Ya. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Dia menanggung dosa di atas perbuatan dia dan dapat pahala di atas perbuatan yang dia buat. Kita buat baik, kita dapat pahala. Kita buat jahat, na'udzubillah, dapat dosa. Setiap manusia menanggung apa yang dia buat. Dia tidak menanggung dosa orang lain. Kita tak tanggung macam dalam Kristian menganggap bahawa dosa Adam AS. Adam kan makan buah dalam syurga, dikeluarkan ke dunia, maka dosa tu diwarisi. Ada konsep dosa warisan sampai Nabi Isa AS dan Nabi Isa disalib, kononnya untuk menghapuskan dosa Nabi Adam AS. Tak. Dalam Islam tidak demikian. Kita ajar anak kita suruh dia semayang. Lepas dia balik, dia menanggung dosa dia. Kita dah tak tanggung.
Sebab apa? Sebab kita dah ajar, kita dah suruh, kita dah bimbing. Maka lepas dia balik, maka taklif tu atas dia. Ya. Rabbana la tu'akhizna in nasina. Ya Allah, jangan kamu kira dosa kalau aku terlupa. Ya. Maka rufi'al qalam an thalas. Diangkat kalam. Malaikat Raqib Atid ni tak tulis. Ya. Tak tulis apa yang kita buat, 3 perkara. Ya. Pertama, kada lupa. Lupa tak apa. Lupa tak batal. Nabi kata siapa-siapa yang puasa Ramadan, lalu dia terlupa, dia makan, dia terlupa puasa, dia makan, maka itu sedekah daripada Allah Ta'ala. Itu sedekah daripada Allah. Ya, ada yang dapat sedekah. Biasa kita lupa ni hari pertama, hari kedua, ketiga lah. Ya, hari ke-12 lupa lagi, itu memang teruk lah. Tapi lupa ni, memang Allah tak kira dosa. Jangan lupa. Nabi berjanji dengan seorang sahabat. Ya, sahabat janji Nabi nak jumpa Nabi SAW di satu tempat. Lepas sembahyang zuhur. Nabi lepas sembahyang zuhur, Nabi pergi situ. Tunggu. Sahabat ni tak datang. Sampai masuk waktu asar. Nabi datang sembahyang asar. Lepas asar, Nabi pergi balik tempat dijanji. Tunggu. Tak datang. Sampai dekat maghrib. Baru sahabat ni datang. Dia kata, ya Rasulullah, maafkan aku ya Rasulullah. Aku terlupa. Sepatut janji dengan Nabi ni tak lupa lah. Kan? Janji girlfriend pun tak lupa. Janji dengan Nabi. Tapi nak macam lupa. Ya. Maafkan aku ya Rasulullah. Nabi kata apa dia? Engkau menyusahkan aku. Nabi ni tadi kata macam tu cukup dah. Kata, padan dah. Engkau menyusahkan aku. Ya. Sebab tu kita berjanji, cuma tak kira dosa. Nak macam mana? Sebab lupa. Lupa tak kira dosa. Allah tak anggap sebagai dosa. Okay. Al-akhta'na atau tak sengaja. Tak sengaja. Ya. Kita masuk hutan. Kata dia contoh. Tembak. Tengok kena orang. Ya. Dalam Islam dipanggil, kalau orang tu mati, pembunuhan tidak sengaja. Dia tak kena hukum bunuh. Dia kena bayar diat, ganti rugi. Pasal apa? Sebab dia bukan niat untuk membunuh. Ya, sama juga kadang-kadang perbuatan tak sengaja ni banyak. Tak sengaja. Ya. Ada seorang hamba Allah, kita bawa kereta, katalah contoh. Dia potong kereta kita, potong dekat. Lepas tu, dia terus masuk. Ya. Kita pun break. Berasa asap tayar. Kita pun celaka, tak guna pip, kita bagi horn. Dia pun jawab pip, lawan juga. Kita pun hoi, dia pun hoi. Kita pun angkat penumbuk, dia pun angkat penumbuk. Kita pun potong balik, parking tepi. Ini tengah puasa dia menggelgak. Dia parking tepi, keluar, sing-sing dengan baju. Dia pun parking keluar tengok. Bakal pak mentua. Tengok. Allah, pakcik apa khabar? Lagi ke mana? Ya. Tengok. Kata Nabi, manusia jadi musuh kepada kejahilannya. Musuh utama kita sebab kita tak tahu. Kita tak tahu. Ya. Kalau kita tahu, kita tak akan buat macam tu. Kalau tahu pak mentua depan tuan-tuan, bakal pak mentua. Kalau pak mentua betul tu lain lah. Itu dah kurang sikit kurang lah. Ya. Bakal pak mentua jaga sungguh tuan-tuan. Kan? Memang lain. Sebab tu manusia jadi musuh kepada kejahilannya. Kadang-kadang kita komen dalam Facebook, kita komen ni. Betul kau orang tu cakap macam tu? Betul kau orang kata macam tu? Ya. Kita petik daripada media. Media pula, media yang memang kerja melaga-lagakan. Ya. Sebab tu tak boleh. Kita, kalau ada benda yang kita rasa, kita PM tepi. Tanya dia betul. Betul ke tidak kenyataan tu? Kadang-kadang saya biasalah kena macam ni. Ya. Kita buat kenyataan lain, keluar berita lain. Ya. Contoh, keluar tajuk berita. Ya. Saya puas hati YMDB. Tahu ingat tak?
tajuk. Ya. Padahalnya yang saya sebut, kita diberi masa yang cukup untuk bincang soalan dari segi peruntukan masa yang diberi, kita puas hati waktu yang dibuat jangan. Bukan isu, tapi berita. Berita ni kadang-kadang dia ada tujuan dia. Kalau keluar berita, postman digigit anjing, orang tak beli surat khabar. Nak suruh beli, postman gigit anjing, baru beli. Orang tanya, ni postman mana gigit anjing? Tengok. Pasal 14. Contohlah. Jadi kadang-kadang, sebab tu ada seorang laki-laki di Yaman. Dia ni banyak kritik Habib Umar. Okay, banyak dia post benda-benda yang menyerang Habib Umar. Okay. Satu hari dia rasa, bila dia cek maklumat dia terima tu tak betul. Komen dia tu tak betul. Faktanya tidak begitu. Fakta telah diseleweng, akhirnya dia ulah, akhirnya dia kritik, dia tam-tam, lalu dia menyesal. Dia mari jumpa Habib Umar. Dia kata, tuan, saya datang ni, nama saya sekian-sekian, saya banyak menulis dalam Facebook, saya banyak kritik tuan, saya banyak komplain tuan, saya banyak mencerca tuan, begini-gini. Saya datang ni, ya, untuk menyatakan saya menyesal dan nak minta maaf. Kata yang baginlah, di rumah kamu ada tak penyapu bulu ayam? Penyapu bulu ayam. Dia kata ada. Kamu balik rumah kamu, pagi besok, kamu datang jumpa aku dengan bawa penyapu bulu ayam. Tapi aku nak kamu sepanjang-panjang jalan, kamu datang jalan kaki, sepanjang jalan tu, kamu buang bulu ayam tersebut. Kamu buang semua. Ya. Jadi pagi besok, oleh kerana pemuda ni, dia nak minta maaf, dia buatlah. Pagi-pagi besok, dia kata, dia pun ambil penyapu bulu ayam dia, jalan kaki, dia kurang 3 km, rumah dia ke rumah Habib Umar. Sambil-sambil berjalan, dia buang bulu ayam tersebut. Dia buang, cabuk, buang, cabuk, buang, cabuk, buang. Jalan. Bila sampai di rumah Habib Umar, bulu ayam tu dah tak ada. Tinggal ulu dia, tinggal kain besi, apa dia punya rotan. Maka dia masuk dalam bilik, masuk rumah Habib Umar, dia pun minta maaf. Ya, dia kata, Tok, saya dah buat ni. Tapi inilah bulu ayam tu. Mana bulu ayam? Habis dah. Sepanjang jalan saya cabut buang sebagaimana yang Tuan suruh saya dah buat. Tolonglah maafkan saya. Kata Habib Umar begini, kau balik semula rumah kamu, kutip semua bulu ayam yang kamu buang tadi. Kutip balik. Dan pagi besok, datang semula jumpa aku, bawa bulu ayam yang kamu kutip. Dia kata, Tuan, saya datang nak minta maaf. Yelah, buatlah dulu. Akhir dia kembali. Sepanjang jalan dia kutip balik semua bulu ayam yang dia jumpa. Dia kutip. Sampai rumah dia, lebih kurang 20, tak sampai 20 helai bulu ayam yang dia dapat kutip. Pagi besok dia datang jumpa Habib Umar. Dia kata, Tuan, inilah bulu ayam yang saya boleh kutip. Kata Habib Umar, engkau nak minta maaf pada aku. Aku boleh maafkan kamu. Tetapi aku nak beritahu kamu, fitnah kamu tu telah tersebar sebagaimana tersebarnya bulu ayam. Dan kamu pun tak tahu dah ke mana pergi fitnah tersebut. Dah beredar seluruh dunia. Aku boleh maafkan kamu. Tapi aku nak beritahu kamu, fitnah kamu tengah beredar sekarang. Tengah tersebar sekarang. Ya. Macam mana, Tuan? Yalah. Aku boleh maafkan kamu. Dan kamu boleh minta ampun pada Allah. Tapi aku nak beritahu kamu, fitnah kamu tersebar tu, kamu tak boleh tarik balik. Tak boleh tarik. Sebab tu, tuan-tuan, setiap posting kita nak
post, nak tekan post tu, fikir 2-3 kali. Dapat dosa ke dapat pahala? Kalau dapat dosa, jangan. Walaupun benda tu betul. Tak semua benda betul dapat pahala. Contohnya kita pakat dengan kawan kita pergi kahwin senyap-senyap di Thailand. Memang betul. Kita jadi saksi bagi dia, dia jadi saksi bagi kita. Kan? Betul cerita tu. Tapi kalau tuan tulis Facebook, nyayalah dia. Ya. Kita tulis, betul saya jadi saksi. Kawan saya nama ni memang dia kahwin, saya saksinya. Oh kacau tu kan. Dia akan jawab balik, memang sah saya kahwin, tapi dia pun kahwin juga. Saya pun jadi saksi bagi dia. Sudah. Ya. Ada benda betul, tak boleh beritahu. Tak semua benda boleh cerita. Ada benda yang kadang-kadang, macam kita dengan suami isteri lah, tuan-tuan. Kita kadang tegur isteri kita, menangis-nangis isteri kita menangis. Ya. Menangis. Keluar bilik tu merah lagi mata. Anak tanya, mak menangis? Tak, masuk abu. Ya. Mak kita akan kata masuk abu, isteri kita akan masuk abu. Kita kata betul, menangis. Bapak ni lah memang tak guna. Jangan kita bagi anak kita benci pada ayah dia. Tak boleh. Tak boleh. Ya. Sebab tu kadang-kadang kita, dulu-dulu lah, macam kita mak-mak kita tak tahu pun Ramadan bila dia tak puasa. Tak tahu kan? Ya. Saya sepanjang sampai mati, mak arwah mak saya meninggal, tak tahu bila hari dia tak puasa. Tak tahu. Ya. Pasal apa? Dia tak makan depan anak-anak. Dan dia tak beritahu pun dia tak puasa. Sekarang, jangan. Sekarang balik-balik pejabat, isteri tengah makan tu. Ya. Kita tengok dia pun pelau ke, makan bang, kata dia. Kita kata, kau ingat kau seorang Zul? Aku pun Zul juga. Sudah. Jadi, ada benda yang kita buat yang tersalah. Tersalahnya apa dia? Minta ampunlah sebanyak-banyak pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang tak mampu kita nak buat macam mana? Habis Allah suruh macam mana? Allah kata, iringi kesalahan dengan kebaikan. Ya. Kesalahan tu dah tak lewat apa dah. Dah lepas dah. Iringi dengan kebaikan. Sedekah, istighfar, minta ampun, buat baik. Seorang laki-laki mari jumpa Nabi. Ya Rasulullah, ibu saya telah meninggal dunia. Saya tak sempat minta ampun pada mak saya, Rasulullah. Ya, nak minta maaf, kata dah, mak dah mati dah. Apa kata Nabi? Kawan mak kamu masih ada tu? Kawan ibu kamu, waktu ibu kamu hidup tu, dia ada kawan-kawan rapat dia. Kata-kata sahabat tu, ada ya Rasulullah. Nabi kata, engkau baik dengan kawan-kawan mak kamu tu. Nescaya Allah Ta'ala merahmati kamu. Jadi kita baik dengan kawan, kita pergi ziarah dia, kata, nescaya mak, kawan kita akan ceritalah, oh mak kamu dulu bagus, mak kamu dia begini, cerita kebaikan. Itu cara kita nak supaya Allah ampun dosa kita dengan mak kita yang kita tak sempat minta maaf dengan dia. Ya. Baik. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltu 'ala alladziina. Ya Allah, jangan engkau bebankan kepada aku bebanan yang sebagaimana engkau bebankan pada umat sebelum kita. Ya. Kita ni umat Muhammad ringan, tuan-tuan. Saya duduk renung tadi, duduk fikir. Tuan-tuan tahu tak, semayang ni awalnya 50 waktu. Bukan 5 waktu. 50 waktu. Kalau 50 waktu, saya semalam 24 jam. Baru 24 waktu. Kalau 50 waktu, setiap setengah jam tu semayang. Satu waktu semayang. Setiap setengah jam, satu waktu semayang. Setiap setengah jam. Oh kacau tuan-tuan. Tak tidur kita. Ya. Ini pun tarawih ni pun baru 8 rakaat. Setengah-setengah masjid buat 20. Baru 20. Bukan 50, baru 20. 20 tu pun 8, separuh tinggal. Kan? Ya. Allah Rabbi. Kalau tidak Nabi SAW merayu pada Allah Ta'ala tinggal 5 waktu, 50 waktu kita tu kan. Ya. Lalu Allah ajar pada kita doa yang tidak. Ya, Rabbana ta'ala Rabbana wa minna ma la taqata lana. Ma la taqata, ya Allah jaga beban apa yang kita tak mampu. Ya. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Ya Allah, ampunkan dosa. Ya.
Ya Allah, ampunkan dosa. Kita sentiasa minta ampun. Rahmati aku ya Allah. Ya, dan maafkan kesilapanku ya Allah. Ya, jadi Allah ni dia bukan saja beritahu sepatut apa kita buat. Dia ajar pula buat macam mana. Ya. Dia ajar doa tu. Kau baca doa ni. Kalau Allah suruh kita baca doa dan dia ajar doa tu, kalau kita doa dengan doa yang dia ajar, apa maksudnya? Maksudnya Allah pasti terima. Ya. Maka kan itu sepanjang Ramadan ni tuan-tuan, Allah Ta'ala nak ampun dosa, Allah nak buka pintu rahmat, Allah buka pintu pengampunan. Ya. Sebab tu kata Nabi, rugi kecewalah siapa-siapa hidup dalam bulan Ramadan, tiba-tiba Allah tak ampun dosa dia. Ada hidup Ramadan, tapi Allah tak ampun dosa dia. Siapa dia? Kita tengoklah. Orang yang macam tak ada Ramadan. Tak puasa, berzina, minum arak, berjudi, buat maksiat. Ya. Macam-macam. Ya. Media sosial ni, tentang handphone ni, dia tak tahu bulan Ramadan ni. Kita beritahu dah, Ramadan ni, dia keluar semacam je. Ya. Awasi apa yang kita tengok sepanjang, bukan nak jaga Ramadan saja. Kalau Ramadan kita boleh jaga, semoga Allah Ta'ala boleh jaga lepas Ramadan. Macam Ramadan ni kita tak makan makanan halal. Makanan tu halal tuan-tuan. Tapi kenapa tak makan? Sebab puasa. Isteri kita tu halal. Ya, kita kahwin tu, mas kahwin 10,000 dulu tuan-tuan. Halal. Tapi kenapa tak sama isteri? Tak boleh Ramadan. Maksud apa dia? Kalau yang halal pun kita boleh tinggal kerana Allah, apatah lagi yang haram. Itu tarbiyah. Supaya kita tak jauhi benda haram. Rasuah, penyelewengan, salah guna kuasa. Benda tak betul ke? Ya, orang boleh tinggal yang halal pun tak buat, insya-Allah Allah pelihara yang haram. Ya, sama juga kita. Kalau tuan-tuan nak Allah nak jaga amalan wajib, jaga amalan sunat. Jaga amalan sunat. Orang yang jaga amalan sunat akan dipelihara amalan wajib. Kalau tuan-tuan tak nak buat haram, nak jauhi yang haram, tinggal perkara makruh. Orang yang jaga perkara makruh akan dipelihara oleh Allah daripada buat benda haram. Wallahualam. Mudah-mudahan sepatah 2 malam dia dapat manfaat pada kita bersama. Ya, panjang umur jumpa semula pada masa akan datang insya-Allah. Ya, kita doa bersama kebaikan Ramadan untuk Allah Taala merahmati kita. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ij'alna ma'ana hadza jam'an marhuma wa tabarraqna ba'di tabarruqan ma'suma. Allahumma anzil rahmataka ridwanaka 'alaina wa 'ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وتعبدنا وتخشعنا وتمن تقصيرنا يا ارحم الراحمين. اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة واجعلنا للمتقين اماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Okey, anda semua melihat sungai ni airnya terus mengalir. Tak berhenti. Entah berapa puluh tahun, beginilah alirannya terus mengalir, tidak berhenti-henti. Suka tak kita mendapat pahala seumpama sungai yang mengalir yang tidak berhenti? Tentu semua kita nak supaya pahala kita berterusan, ya, mengalir dan terus mengalir. Ya, macam mana kita dapat pahala seumpama air sungai yang mengalir yang tak pernah berhenti? Allah Ta'ala sebut, ya, orang yang beriman, illal ladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Ya, orang beriman dan beramal soleh, maka bagi mereka pahala yang tidak putus-putus. Kementerian Alam Sekitar dan Air, kita melancarkan program wakaf air. Ya, salah satu inisiatif di peringkat kementerian untuk memastikan supaya penduduk luar bandar, masyarakat orang asal, masyarakat yang terpinggir, yang jauh daripada sistem paip utama dapat bekalan air. Ya. Macam mana kita nak buat? Kalau kita nak sambung daripada paip utama, kosnya sangat besar dan jaraknya pun sangat jauh, kadang-kadang 20-30
kilometer ada satu perkampungan kecil. Apa yang kita buat ialah kita lancarkan program wakaf air bersama Yayasan Wakaf Malaysia. Program wakaf air ini mekanisme kita buat ialah untuk mengenal pasti perkampungan yang kawasan-kawasan pedalaman bersama dengan Kementerian Pengelola Bandar, dan kita akan pastikan pun dapat bekalan air. Mungkin kita boring situ, kita buat sistem penapisan, kita letakkan tangki air, mungkin tempat-tempat yang perlu pakai solar, kita pakai solar untuk pastikan pam kita berfungsi. Kemudian kita salirkan air tersebut ke rumah-rumah pengguna. Alhamdulillah, hingga sambutan sangat baik, dan kita harapkan kita sebahagian daripada mereka yang mewakafkan harta kita untuk program wakaf air kebangsaan. InsyaAllah boleh Google, jumpa dengan Yayasan Wakaf Malaysia dan pergi pada wakaf air. Mudah-mudahan kita mendapat pahala seumpama air sungai yang mengalir yang tidak putus-putus. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi